Iman ni tandanya apa? Tanda iman amal. Tanda iman ialah amal. Ayat 19, ta'malun, ta'malun, amal. Sebab tu dalam Quran iman dan amal soleh ni kembar siam. Walladzina amanu wa aminus solihat, ada kembar siam. Itu tanda iman. Sebab mana iman ialah percaya dengan hati, tuturkan dengan lidah, laksanakan dengan anggota. Itu makna iman. Rukun dia 6, tapi makna iman kan, yakin dengan hati, tutur dengan lidah, laksana dengan dengan anggota badan. Maksudnya amal lah. Jadi bolehlah kita buat ayat baru, bukan Quran barulah, ni buat ayat baru untuk kita faham. Dan orang-orang yang beramal soleh, sebab bukti iman tadi amal soleh. Dia kalau kepala dia boleh, tak pakai tudung, lepas tu dia kata dia beriman, susah sikit nak percayalah. Sebab iman tu dibukti oleh amal. Lepas tu dia kata Allah tak tengok zahir, Allah tengok hati. Kan? Manusia zaman sekarang kan, yang tu tafsiran agama yang cacat lah. Betul Allah tengok hati, tapi Allah tengok amal. Allah tengok amal. Sebab itu ayat 19 tu dia kata, Allah kata kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kan? Makanlah, minumlah dengan penuh nikmat, penuh kepuasan, kerana apa kamu ta'malun, kerjakan. Jadi Allah memberi ganjaran syurga itu sebabnya ialah ta'malun tu amal lah. Ain mim lam tu amal. Ta tu kamu, waw nun tu pun untuk kamu. Kerana amal yang kamu lakukan. Jadi orang ibu bapa yang melakukan amal soleh, menuruti mereka dalam melakukan amal soleh ini, siapa dia? Zuriat mereka. Maka Allah akan berikan mereka nikmat, alhaqona, kami pertemukan, bihim, dengan mereka. Mereka tu ibu bapa. Allah pertemukan ibu bapa tadi dengan siapa? Zurriyatahum, dengan zuriat mereka, iaitu di dalam syurga. Allah jumpakan ibu bapa yang beriman melakukan amal soleh dan zuriat yang beriman melakukan amal soleh. Allah akan jumpakan mereka di dalam syurga. Cuba perempuan tengok, walladzina amanu wattaba'anhum dzurriyyatu. Tu kan dzurriyyatu, baris depan. Biimanin alhaqna bihim dzurriyyata. Dia hurufnya sama, barisnya sama, kecuali baris ta tu je. Atas tu bunyinya tu, bawah tu bunyinya ta. Kalau puan-puan ada anak atau cucu yang dia tahu sebab mengapa zurriyatu, mengapa zurriyata, itu maknanya anak itu beriman dan amal soleh, sebab dia ada ilmu. Mak dia memang tak tahu dah tu. Mak dia tahu tak sebab apa zurriyatu, zurriyata tu? Makal apa? Zurriyata maf'ul. Maf'ulun bihi. Sebab dia kena dengan al-haq tadi. Al-haqna tu kan kami pertemukan. Jadi siapa yang kena pertemukan? Zurriyata tadi. Yang kena. Manakala yang atas tu zurriyatu tu kerana dia fa'il, dia pelaku kepada ittaba'an. Ittaba'an tu fa'ilnya. Jadi kalau orang jahat ubah baris Quran,
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum. Situ ditukar dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dia tukarkan, maka anak kita tu ataupun cucu kita tu tahu itu salah. Bukan kerana dia hafal. Aku hafal itu dzurriyatu, ni tak, bukan kerana dia hafal, kerana dia tahu kaedah bahasa Arab. Jadi zuriat ni nanti menjaga kesahihan Quran ini. Dia amal soleh yang paling penting tu menjaga Quran ni lah. Dia bukan jaga capal, jaga tu. Quran ni perlu dijaga. Ni amal yang paling utama. Jadi zuriat tu nanti mak dia pula belajar Quran, tadabbur Quran, solat jemaah, baca Quran satu juzuk kat rumah, tak ada terlibat perkara-perkara lara yang haram tu mak dihindarkan. Jadi mak dia tu iman amal soleh, zuriat dia pun iman dan amal soleh. Nanti dia jumpa dalam syurga. Kalau mak ni tengok drama Soloma, anak dia tengok drama Thailand, dia jumpa tak dalam syurga? Agak-agak ramai tak mak macam tu, zuriat macam tu? Agak-agak ramai tak? Banyak tak? Jom kita beriman dengan Quran ni. Kita sebagai ibu bapa, kita buat amal soleh, dan kita pastikan zuriat kita juga melakukan amal soleh. Maksudnya kalau mak ayah dia datang solat subuh kat surah Ar-Rahman, anak dia pun solat subuh di surau. Tak semesti surah Ar-Rahman, surau kat rumah dia, kat Ipoh, kat Kuantan. Jadi kalau mak ayah dia solat subuh surah Ar-Rahman, anak dia tak bangun subuh, nanti alhaqna bihim dzurriyyatahum ni tak dapat. Berjumpa, Allah temukan ibu bapa dengan zuriat itu tak dapat. Sebab syaratnya hari ni ialah, kita tengok ayat ini, syarat nak jumpa tu apa? Jom cari syarat nak jumpa tu apa dia? Syarat nak jumpa zuriat dalam syurga ni apa dia? Tu ittaba'at. Tu syaratnya. Syaratnya zuriat itu mesti ada sifat ittaba'at. Apa makna ittaba'at? Mengikuti. Jadi mak dia baca Quran, anak dia mengikuti baca Quran. Mak dia kuliah duha, anak dia mengikuti kuliah duha. Dia macam tu. Kalau mak dia kuliah duha, anak ni merenda IOI mall sampai sebulan 2 bulan tak baca Quran, nanti tak ada sifat ittaba'at. Kita cakap Arab lagi ni, tak ada sifat ittaba'at. Jadi bila tak ada sifat ittaba'at ni sebenarnya berleluasa. Berleluasa dalam masyarakat kita. Kan, ayah dia qiyamul lail 5 pagi, anak dia mati merempit kat lebuh raya. Dia tak ada sifat menuruti. Boleh tak puan-puan bagi jawapan kepada soalan, mengapa jadi macam tu? Mengapa zuriat itu tidak menuruti ibu bapa ini dalam melakukan amal soleh? Boleh tak kongsi jawapan? Yang pertama, apa jawapan dia? Tak didik daripada kecil, 100/100 markah. Yang kedua, soalan pula, mengapa tak didik? Jawab. Mengapa lalai? Tu dia, senang jawab. Kejap lagi kita tengok. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Lembaga Kebajikan Perempuan Islam. Ni kita nak kempen balik lah. Mari kita sama-sama usaha mewujudkan sifat ittaba'at pada zuriat kita. Tu. Kita nak kempen balik ni. Yang lepas tu lepaslah. Tak ada apa.
Ittaba'at. Makcik tengok Quran apa tu makcik? Makcik ni mata power lah, tak pakai cermin mata. Tu ittaba'at tu. Hak tu lah. Ingat makcik tengok Quran Thailand tadi. Quran Thailand pula, Quran siap. Boleh. Bagus ya makcik ni. Mak dia pakai baju kurung. Hari ni ya, baju kurung, pakai jubah, longgar-longgar. Sifat mak tu kan amal soleh, tutup aurat kan. Pakai jubah atau baju kurung kan longgar-longgar. Mana dia sendat-sendat? Tak ada dah. Tapi anak dia pakai macam mana? Jadi tak ada ittaba'an. Sedangkan mak dia tu kalau pakai sendat-sendat ketat pun orang lelaki tak ada naik nafsu tengok lah, sebab dah tua. Tapi tak boleh jugalah kan. Tapi tak boleh jugalah pakai sendat-sendat. Cuma nak habaq je. Kalau pakai sendat-sendat pun orang lelaki tak tengok pun dia junduk. Yang orang lelaki ni geram tengok anak tu yang umur 28, umur 32. Yang tu sendat-sendat pula. Jadi mak dia longgak-longgak kan. Mak anak dia sendat-sendat. Jadi ada tak ittaba'an? Tak ada. Tu yang pening kepala tu tengok tu. Tapi perempuan teruskanlah pakai longgak-longgak ya. Jangan besar gigi. Ustaz kata boleh pakai ketat, pakai ketat. Kalau dia ada iman, dia tak pakai. Kan cerita tadi iman kan. Tu jawapan dia. Kan tadi poin dia iman. Masalah sekarang ni anak-anak muda tu iman dia entah ada entah tidak. Kan yang menyampah dengan azan sekarang ni berlampak dah sekarang ni budak-budak muda kita. Dengan azan, dengan baca Quran daripada corong surah masjid tu dia jadi sakit hati. Tu yang dia pergi masjid, serang masjid tu. Walhal enjin lori bising juga lalu tepi rumah dia. Televisyen dalam rumah dia tu kadang-kadang memekak juga. Tak ganggu. Tapi bunyi azan ganggu. Dia bukan pasal bunyi azan tu, pasal iman dia tak ada dah. Tu. Kalau mak dia ajak pi makan kedai makan sedap, diikut. Kalau mak dia ajak pi melancong tepi pantai, sewa hotel, diikut. Tapi bila mak dia ajak pi majlis ilmu, dia tak balik rumah mak dia. Pasal apa? Iman tadi. Dia bukan cerita otak tak tahu. Otak dia tahu nuntut ilmu tu bagus. Taman-taman syurga. Zuriat kita ni, imannya ada ke tak ada? Ada ke tak ada imannya? Yang tu mak kena jawab. Saya ayah, saya jawab lah kan. Sini mak, mak kena jawab. Ada tak ada iman anak? Okey, kalau contohnya dia pakai sendat kan? Dia pakai sendat. Dia beriman tak dengan ayat Quran? Tiru ayat apa dia tak beriman tu? Buka surah An-Nur. Anbiya Al-Mu'minun An-Nur. Cuba buka, nanti tunjuk pada anak masing-masing lah. Anak menekan ke, tunjukkan ayat ni. Kita kena berdakwah, kita tak boleh kutuk. Kita kena berdakwah kan, kena ajak bimbing. Ayat 31, muka surat 353. Quran tu nanti dah susah dah tu. Senang, okey. 35 surah At-Tur ni ambil tisu tanda sini. Sekali senang nak buka. Okey.
Panjang. 31. Mari kita tengok elok-elok ni cerita orang perempuan ni. Ni cerita orang perempuan ya. Kami ayat 30 tu. Ni orang perempuan ayat 31. Wa qul lil mu'minati. Apa makna? Beriman kan? Okey. Yaghdudna min absarihinna. Orang perempuan pun jangan melilau mata tengok lelaki handsome. Pasal itu lelaki dia comel, duit tak ada pula. Dia pergi pejabat, dia pergi bergaul, dia duduk hati Allah handsome-nya, lepas tu ada duit pula. Itu yang fail cerai bertimbul dalam mahkamah. Dia pun cari pasal, lelaki dia tak bagi dia duit makan tengah hari, dia bangkit lah. Sebelum tu tak jadi isu. Pasal perempuan ni tadi tak jaga pandangan dia, melilau, sasa apa, sadu. Laki-laki dia sekeping, laki suami dia sekeping badan kan, tak sadu. Dia kena tunduk pandangan. Lagi apa dia, wa yahfazna furujahunna. Apa makna dia? Baru ni ada satu statement, pelajar 16 tahun perempuan 16 tahun ke atas sudah sukar untuk sudah susah nak jumpa yang kekal darahnya. Maknanya penyelidik nak beritahu budak perempuan 16 tahun ke atas lah ni budak Melayu ni, bukan budak Cina, budak India, dah berzina. Dah lazim, dah biasa. Zina tu dah biasa ni. Ni iman dah tak ada. Okey, ni kita orang Melayu ni. Tak masuk Jawa lah, Jawa tak buat. Kemudian wala yubdina, apa makna dia? Zinatahunna. Pergi tengok yang tepi, yang tafsir tepi tu. Cari, dan janganlah menampakkan perhiasan aurat tubuh. Macam tu lah, tubuh ataupun aurat. Maksudnya bukannya gelang, bukannya rantai, tapi badan, anggota badan. Itu cerita tadi. Dia jangan menampakkan. Dia sama ada dia telanjang betul-betul yang nampak macam tu kulit itu, ataupun adalah kain tapi lekat, sendat, ataupun nipis. Atau nipis, atau warna cerah-cerah kan. Arahan Quran arah tak ni? Jangan pakai sendat. Tu Quran larang tak? Quran larang kan? Jadi beriman tak dengan Quran zuriat kita ni? Jadi dapat jumpa dalam syurga tak? Itulah jawapan dia. Itu nak secara praktikal. Mak dia pakai longgak, anak dia pakai sendat. Mak dia beriman, anak dia tak beriman. Akibatnya kat dunia, mak dengan anak ni jumpa makan sama, shopping sama, piknik sama, melancong luar negara pun sama. Dia akan jumpa dengan zuriat ni di dunia ni, tapi di akhirat never. Can understand or not? Sonyap, dia tak berjawab. Boleh faham tak? Tengok lagi bawah tu ayat ni. Ni semua orang perempuan illa ma zahara minha, kecuali itu yang tafsirnya tapak tangan dan muka. Tapak tangan dan muka. Wal yadribna, apa makna dia? Bi khumurihinna ala juyubihinna. Juyub tu kata jamak, dia kata banyak plural. Dia kata satunya jaibun, jim ya ba, jaibun.
Jaibun ni perempuan ni yang ni. Butang dengan butang tu ada belahannya. Sebab baju ni kita tak boleh jahit sampai sini. Tak boleh pakai kan? Tak boleh nak pakai kan? Kalau jahit lekat sampai sini. Jadi kan dia belah tu. Belah ni kadang kerongsang, kadang butang kan. Jadi tudung tu tadi yang khumur tadi, dia punya kain atas kepala ni tudung kan. Dia mesti tarik, labuhkan sampai tutup lubang-lubang dada. Jadi maknanya orang perempuan yang belit tudung kat leher tidak menuruti perintah ni. Soalannya dia beriman ke tak? Beriman. Dia kuatkan dalam hati dia, dia cakap dengan lidah dia, dia buat dengan anggota dia. Itu maksud beriman. Jadi ini contoh iman dah hilang. Iman terhadap Quran ni dah hilang. Di kalangan siapa? Bukan di kalangan mak, di kalangan zuriat. Sendat. Depan ustaz dia pakailah jubah, dia pakainya abaya hitam tu. Tapi bila pi majlis-majlis yang ustaz tak ada, dah sendat. Kadang-kadang yang tua bangka pun sama orang. Majlis ilmu agama pakai comel, tapi dia pi melenceng luar negara dah sendat. Walhal umur dah 71, 69. Ada yang dalam majlis ilmu pakai tudung, tapi duduk Australia tak pakai tudung. Sebab dia pakai tudung kerana orang sini tengok, bukan kerana iman. Kalau kerana iman, sini pakai, sana pun pakai. Yang tu kena ingat elok kan. Maksudnya macam tu lah lebih kurang. Kan. Jadi kain kepala tu dia kena labuhkan kan. Sampai menutup lubang-lubang. Pasal orang lelaki dia suka mengendap lubang-lubang. Dia habis Ustaz, dalam rumah pun kena pakai ke? Tengok ayat tu. Dia kata apa? Illa kecuali wala yubdina zinatahunna, jangan nampakkan tubuh badan tadi kan. Illa kecuali li bu'ulatihinna. Bu'uliti itu siapa? Suami. Depan suami nak telanjang pun tak apa gitu. Tak pergi pakai tudung, pakai jubah depan suami, habis rugi suami bayar mas kahwin. Aw abaihinna, ayah. Jadi maksudnya orang perempuan tu dengan ayah dia tak pakai tudung, dia pakai t-shirt dengan pendek pun tak apa. Tapi jangan pakai bikini. Lagi berlaku sumbang mahram. Lagi aw nisaihinna. Sorry. Aw abna ibuulatihinna. Apa dia? Siapa? Anak anak lelaki. Aw ikhwanihinna. Dia terjemah apa? Saudara lelaki, adik-beradik maknanya ni. Saudara lelaki ni kadang sepupu tu panggil saudara lelaki kan. Yang menterjemah ni nak falsafah sangat. Bagi orang faham, adik-beradik lelaki, maksudnya adik atau abang lelaki boleh pakai t-shirt dengan pendek masak kat dapur, tak payah pakai tudung. Au bani ikhwanihinna. Siapa dia tu? Anak lelaki saudara lelaki. Anak saudara. Oh makcik, anak menakan makcik. Anak menakan belah adik lelaki atau belah abang lelaki. Lagi au bani akhawatihinna. Anak menakan lelaki belah adik-beradik perempuan. Macam tu. Boleh tak payah pakai tudung. Ni kalau himpun hari raya, jaga ni elok. Kalau ada kalangan tu anak saudara sepupu, yang tu kena tutup aurat. Lagi apa? Siapa lagi? Aw nisaihinna. Ni sama-sama perempuan. Duduk dalam pi kemah Damai Al-Kafi ke, duduk 4 orang, 3 orang satu rumah, sama-sama perempuan. Tu tak payah pakai tudung. Tapi jangan telanjang pula. Sagi menjerit. Aw ma malakat aimanuhunna. Siapa dia?
Ha? Dia kata apa? Atau apa yang memiliki hamba-hamba tu dia. Ma malakat aimanuhunna, ni maksudnya hamba. Ya, hamba. Ya, hamba dulu sekarang ni mana ada hamba. Ya, dulu bila perang, ada tawanan perang, jadi tawanan ni dia tak nak masuk Islam. Lepas tu orang kafir sana pun tak nak tukar tawanan. Jadi tawanan ni tak boleh lepas. Selagi dia bunuh pula orang Islam yang ditawan tu. So kita kena jaga dia. Jaga bukan ini ya, jaga kan. Jadi dia letak bawah orang. Kan? 3 orang dia letak bawah ustaz. Jadi dia tu hamba ustaz, istilahnya tu lah. Ya, ustaz memiliki dia tu. Baik. Lagi siapa lagi yang tak payah tutup orang ni? Awit tabi'ina, apa dia? Orang gaji tu dia ghairi ulil irbati minar rijal. Orang lelaki yang berkeliling dengan kita tu, pekerja ke, driver ke, berkeliling kita tu bukan semestinya orang gaji. Tapi syaratnya ghairi ulil irbati, lelaki yang tidak punya keinginan pada perempuan. Siapa kata tua tak ada keinginan? Tu yang duk rogol cuci umur 76 tu. Makcik jangan main-main makcik tu. Dengan Tok Wan tu lagi pakai seksi. Naik bangkit semangat Tok Wan tu. Yang ni very subjektif. Ini cerita dia tuan-tuan. Apa perempuan tahu kasih tak kasih? Lelaki yang telah dikasih. Ni. Ni kompom dia telah dikasih. Ni benda ni. Tapi kalau lelaki tu tak kasih walaupun umur 96, jangan main. Sebab dia ada hajat nak menikah dengan budak umur 19 lagi. Saya punya kawan umur 56 menikah dengan budak umur 19. So budak tu panggil dia abang kaya. Lepas tu dia offer kat saya, kalau ustaz nak boleh ada hari dia kata. Okey lagi, awit tiflil ladzi awitu awlah ya. At-tifli apa makna dia? Anak-anak alladzina yang lam yadhharu, yang tidak mengerti ala auratin nisa, terhadap anggota tubuh perempuan. Maksudnya kalau perempuan tu telanjang depan dia pun nampak kemaluan tu, dia tak tahu apa. Jadi budak umur sampai berapa tahun ni budak macam ni? Budak kaki ya? Sampai umur berapa tahun? 16 tahun. Dekat dengan kita ni budak lelaki umur 11 tahun telanjang bulat berzina dengan budak perempuan 9 tahun. Dekat dengan kita ni, dalam pemetung ayak tu, dalam kok ayak yang tepi jalan. Orang kampung tangkap. Jangan main. Maksudnya makcik-makcik depan budak umur 10 tahun tu dah tutup aurat elok dah. Jangan pakai seksi-seksi buah dara nampak semua. Jangan, budak tu macam tu. Dia budak ni budak 4 tahun, budak 6 tahun tu tak kerti apa. Budak 8 tahun sekarang jangan main telefon benda-benda lucah. Pandai dia. Tu cerita tifli. Tiflun ni budak-budak. Jadi kawan-kawan kalau cucu dia ada kawan umur 11 tahun kan, balik rumah lelaki, nenek dia tutup aurat. Tak boleh tak tutup aurat. Tak tutup aurat berdosa. Sebab hukumnya wajib. Lagi siapa lagi yang tak payah tutup aurat ni? Wala yadribna bi'a. Ini cerita gelang kaki ya, gelang kaki yang doloceng tu. Dan jangan dia ketuk-ketuk kaki liyu'lama, untuk diketahui ma yukhfina, yang tersuruh min zinatihinna, perhiasan. Dia pakai jubah tu labuh, jadi gelang kaki itu kan tak nampak, kan tersembunyi. Saja dia hentak-hentak kaki untuk beritahu
Jadi bila orang dengar tu, wih ini comel ni, alah wah orang dia ni, jadi nanti dia dah jadi berlaku lain. Haram lah. Jadi ayat ini nak beritahu apa ini? Ayat ni diimani tak oleh budak-budak muda tadi. Tu cerita budak-budak muda. Ingat apa makna iman tadi? Hati kuat, pegang ni, lidah cakap, kena tutup aurat ni sebab Quran suruh lidah cakap, anggotanya tutup. Baru namanya iman. Jadi mak ni beriman, alhamdulillah. Cerita anak perempuannya. Jadi nanti tolonglah tunjuk ayat-ayat ni. Viralkan, ambil gambar, hantar ke grup WhatsApp anak-anak kita tu yang terutama yang perempuan. Jomlah kita ajak. Jangan tengking, ajak. Jomlah kita imani ayat ni. Kita nak sama-sama jumpa dalam syurga nanti. Zoom pula ayat yang tadi, surah At-Tur tadi. Kita pujuk, insya-Allah boleh. Dia masalah budak-budak muda pakai sendat tadi pasal mak dia tak zoomkan ayat ni, tak hantar ke dia. Itu masalah. Betul tak? Jom kita buat. Kalau macam anak tiri anak tiri macam makcik kahwin lelaki tu ada anak. Makcik dengan anak tu macam kena tutup aurat. Kalau lepas laki-laki tu jimat dengan makcik, yang tu tak payah dah tutup aurat. Kalau belum lagi menikah, pakcik tu ada kat Kahirah, kat Kairo, makcik kat Malaysia. Nikah kan, sehari bila dia balik tu belum jumpa lagi, yang tu wajib tutup. Tu ada dalam surah Al-Ahzab, ada ayat lain. Okey. Balik surah At-Tur tadi. Jadi hari ni kita dah faham ibu bapa beriman, zuriat pun turut beriman. Iman tadi amal soleh sebagai tanda lah tanda ni ialah amal soleh. Pada surah At-Tur tadi, apa usaha kita untuk mewujudkan zuriat yang beriman? Pergi turun ayat yang ke-26. Saya short saja ni. Ayat 25 lah senang. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ayat lain tu kita tengok bulan lepas dah. Wa aqbala, apa makna dia? Menghadap. Ba'duhum, mereka tu siapa mereka tu? Cerita tadi cerita penghuni neraka ke penghuni syurga ni? Okey, mereka tu ialah penghuni syurga. Okey. Ala ba'din. Jadi dalam syurga itu penghuni syurga ni akan menghadap antara satu sama lain. Maksudnya akan jumpa, akan nampak macam tu Apa aktivitinya bila jumpa, bila beradab satu sama lain tu? Apa makna yatasaalun? Bertegur sapa, bertanya-tanya. Soal apa? Soal kan tanya kan? Soal tu bahasa Arab lah tu. Baik. Jadi nanti orang yang tak ada zuriatnya dengan dia dalam syurga akan bertanya kepada orang yang zuriatnya ada dengan dia dalam syurga. Ayah dia qiyamul lail, mak dia qiyamul lail. Anak ni mati merempit kat jalan. Sehari dia tak jumpa. Jadi mak ayah ni dalam syurga. Kan? Yang ni ayah mak dia qiyamul lail di mana? Di Putrajaya. Anak dia pun qiyamul lail di Al-Usta' gitu. Sama-sama. Jadi jumpa dalam syurga. Kan jadi yang tak jumpa tanya kepada yang jumpa, apa aktiviti hidup, apa
apa benda yang telah dilakukannya sehingga dia dapat jumpa dengan zuriat dalam syurga tu. Jadi dijawab dengan ayat 26. Mari kita tengok. Kalau mereka berkata, bila ditanya tu, apa yang dibuat waktu hidup kat dunia sampai boleh jumpa semua zuriat tadi dalam syurga, mereka menjawab inna. Apa makna inna? Jadi bukan main-main ni, sungguh-sungguh dibuat ni. Kunna, adalah kami dahulu waktu kat dunia, itu makna dia. Ya, fi'il madi dulu kat dunia. Qablu, apa makna dia? Sebelum dapat jumpa dalam syurga ini. Fi ahlina. Senang bahasa Melayu, terhadap ahli keluarga. Jadi antara ahli keluarga ni ialah zuriat. Ya. Musyfikin. Jadi apa sikap ibu bapa ni? Musyfikin, yang risau dan takut terhadap zuriatnya. Apa maksud risau dan takut? Bahasa kita ambil berat lah. Ayah dia beli televisyen lebar-lebar, gantung kat rumah. Bayar sewa sebulan RM140, RM200. Anak dia lalai, mak dia belajar Quran, anak dia tengok Thailand macam-macam tengok. Jadi mak ayah ni risau tak? Kalau risau, dia akan stopkan benda tu. Itu tanda risau. Tapi rasanya tak stop. Jadi sifat ini tak ada. Bila tak ada, tak dapatlah jumpa nanti. Baik. Sebab itu cuba salin perkataan ahli itu, hamzah, ha gelung, lam. Ahli, cuba salin atas kertas. Kita nak bawa ke tempat lain. Ahli kita save lah tu, ahli, save. Okey, simpan elok dalam kepala ataupun tulis saja. Ahli. Dah pergi musuh 560. Yang bawah kewajipan kita. Mereka kata pokoknya kami dahulu waktu berada di kalangan keluarga. Kami berasa takut akan azab. Itulah kalangan keluarga. Maksudnya keluarga, adik, abang, sama. Jadi kalau anak menekan menonton drama Thailand, mak dia takut tak anak tu masuk neraka? Takut tak? Tanda takut apa? Tanda takut apa dia? Ini kita nak praktikal lagi ni. Tanda takut apa? Besoknya menyala lagi tak? Tak. Jadi kalau esok menyala, lusa tunggang tulit menyala lagi, tak ada takut. Baik. Ayat 6 tengok. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik, seruan ni kepada siapa? Tadi ayat 21 surah At-Tur tadi cerita siapa? Orang yang beriman Ku tu apa makna dia? Jagalah, peliharalah, lindungilah anfusakum, diri kamu, wa ahlikum. Tadi kan dah suruh salin ahli tadi. Ni ahli. Kena lindung, kena jaga, kena benteng daripada apa? Nara,
Jadi takut tadi tu, takut terhadap api neraka. Jadi mak dia nampak anak perempuan dah keluar haid, pakai seluar ketat, t-shirt ketat, mak dia pegang tangan, pegang bau, pujuk elok-elok. Janganlah pakai macam ni ya. Kita nak sama-sama masuk syurga ni. Tak apa, yang dah beli ni tak apa, letak tepi. Ya, jom kita beli pakaian yang tutup aurat elok-elok. Mak dia macam tu buat. Tapi saya tengok tak berlaku. Saya tengok tak berlaku. Ayah dia pakai kopiah, mak dia pakai tudung elok lebu, tapi anak dia sendal. Bawa pergi shopping komplek, jumpa dengan saya. Ayah dia bagi salam, Assalamualaikum Ustaz. Jawab salam wajib kan? Waalaikumsalam warahmatullah. Saya terpandang kat tepi dia. Saya pun tanya, ni siapa ni Tuan Haji? Anak saya. Pasal apa pakai macam ni? Tuan Haji pakai kopiah, kakak pakai tutup aurat elok, kenapa nak pakai macam ni? Apa nak jawab? Jadi tak berlaku. Okey. Baik, pelihara ahli. Poin dia ahli tadi. Sebab dia punya kunci dia nak jumpa dengan zuriat tadi, dia mesti bersikap apa? Fi ahlina musyfiqin. Tadi terhadap ahli keluarga dia, dia mesti sentiasa rasa takut nanti terjunam dalam neraka jahanam. Jadi dia bimbing anak elok. Apa hukum tuan, apa perempuan menjaga ahli daripada neraka ni? Sunat ke wajib? Sebab tu saya kata tuan-tuan haji, ayah ni dia banyak tahajud, dia banyak duha, dia banyak hadir zikir-zikir. Semua tu sunat. Yang ni apa hukum dia? Bila tak buat wajib, dosa dia sikit ke banyak? Buat sunat, pahala dia sikit ke banyak? Itu kena ingat. Takut-takut nanti ada ayah yang tahajud, yang duha, yang wakaf banyak, nanti dia tetap tak boleh ke syurga. Pasal yang ni dia tak buat. Ada ayah tahajud tak ada, duha tak buat, puasa sunat yang tu lah kan, 9-10 Muharram dia buat lah kan, Arafah dia buat, Isnin Khamis taklah tiap Isnin Khamis kan, sebulan 2 hari dia puasa sunat macam tu kan. Tapi yang ni dia buat, sebab dia faham yang ni wajib. Nanti ayahnya banyak sunat tu tak lepas meniti titian sirat. Yang buat wajib ni tapi sunat tadi tak banyak, dia lepas meniti titian sirat. Kan? Sebab kita ada live, kita ada rakaman, nanti viralkan lah. Ramai atuk, ramai nenek, ramai ayah, ramai mak pulun buat yang sunat, tapi yang wajib ini tidak dilakukan. Jadi dihadiahkan kat cucu dia televisyen lebar-lebar, jaga daripada neraka ke bawa ke neraka. Sewa line-line siaran yang mahal-mahal, bawa ke neraka ke pelihara daripada neraka. Yang tu kena fikir molek-molek. Boleh tu? Siapa kata? Kita kata ke Quran kata. Sebab ku tu kalau belajar bahasa Arab, ku ni untuk ramai. Kalau untuk seorang, ki. Waqina adzabannar kan? Waqina. Waw tu dan kan, wa ki tu peliharalah. Kita minta siapa pelihara ki tu? Kepada satu je tu, sebab ki Allah Ta'ala, sebab Allah satu je. Ini ku ni untuk ramai, maksudnya semua wali keluarga, maksudnya ayah dan atuk ni perintah ni. Jadi mak dan nenek tu setiausaha kepada wali tadilah ya. Kita dah tegur, teguran tu dah cukup ke belum? Yang tu Allah je yang mengetahui lah ya. Tapi zahirnya lepas kita jelaskan, tunjukkan ayat tadi contoh dia lah, kita tunjukkan ayat ni, ini wajib hukumnya, lepas tu dia tak ikut, maksudnya kewajipan ayah ibu tadi dah terlaksana. Sebab tu saya kata macam ni,
Orang Melayu ni kan suka meraih ulang tahun perkahwinan ayah dengan mak, raih hari lahir birthday tu kan. Kan kita boleh berkumpul dengan keluarga. Mengapa kita tak boleh berkumpul dengan anak-anak, dengan menantu untuk belajar Quran? Apa jawapan? Hari ni heart to heart punya perbincangan ni. Saya nak tahu apa jawapan. Kalau kita boleh panggil dia balik ujung bulan 8 contoh dia, balik rumah mak, kita nak potong kek ulang tahun perkahwinan mak dengan ayah kau yang ke-51. Sebab lama dah. Lepas tu pula birthday anak nombor 3. Okey, anak nombor 3 biasa panggil apa? Alang apa kan? Kan kita sambut sama-sama ya, kita kumpul ya dekat mana? Dekat Sungai Congkak, dekat Port Dickson, bawa dekat McDonald bawa kek pergi sana kan sama-sama. Kalau kita boleh kumpul macam tu untuk makan minum, untuk sambutan-sambutan, mengapa mak dengan ayah tak boleh kumpul anak untuk belajar Quran? Apa jawapan? Ada jawapan tak? Jangan tengok saya macam tu. Bagi jawapan. Jangan. Banyak silap. Dah, ni cerita yang anak dah menikah, dia dah ada anak 3, dah ada anak 4 ni. Kalau kita panggil untuk makan-makan sama-sama tu, kan dia boleh kumpul. Betul tak? Itu tak over lagi. Kita boleh panggil lagi. Cumanya soalannya, mengapa kita tak boleh kumpul dia tu untuk ini? Selit kan, tu yang saya beritahu dengan anak kita Ustaz Mohsin ni. Saya rancang satu package percutian rohani keluarga. Maksudnya panggang ayam tu panggang lah, gitu mandi jeram tu mandi lah, tapi lepas maghrib tu sampai ke isyak lajak 9.30 tu, kita belajar ada sikit ayat Quran ni, nak pupuk iman kat anak-anak menantu kita tu. Esok bangun subuh sama-sama, kita ketuk buluh ni cerita damai kafir ni. Ketuk kokong, jom subuh kita nyalakan ngaji Quran di surau tu kan. Datang subuh, lepas subuh tu belajar sikit lagi. Pukul 9:30 ke 10 bawa lah cucu tu mandi sungai. Jadi acara tu teruskan, tapi isilah sikit. Mampu tak kita buat? Kena ada kekuatan, kena ada penganjur. Nak tunggu perempuan buat entah bila-bila. Nanti kita siapkan pamphlet kan. Jadi kalau anak menantu ada berapa, 4 pasang, ambil 4 seli tu kan, terus tu sama-sama kan. Jadi daripada 4 menantu tu 2 datang surau, okey dah. Untuk tahun ni, tahun depan buat lagi datang 3 pula. Lama-lama bila dia tahu mak dia ni sayang kat dia, sebab tu mak dia buatkan belajar ni, insya-Allah dia sambut. Lah ni masalah dia ialah mak ayah dia tak pernah buat. Kita tahu tak yang anak dan menantu kita tu tak suka benda-benda macam ni? Kita tahu tak? Tak tahu sebab kita tak test lagi. Nanti saya minta ustaz-ustaz kita ni anjurkan. Rihlah konon adalah kan. Hari keluarga Muslim. Ada tiup belon untuk cucu. Dia susun program tu. Untuk cucu kan ada aktiviti kan. Sebab kita nak melaksanakan ku tadi. Ku tu hukumnya wajib.
Jadi nak buat di rumah masing-masing tak mampu. Jadi kami pandu. Atau boleh himpun anak menantu ke rumah masing-masing. Beritahu kat saya carikan ustaz, dia pergi ke rumah. Itu satu lagi jalan. Dia pergi ke rumah, bimbing menantu ada anak menantu. Yang macam kalau ada ikuti ni lah, macam Datin Salmi buat. Dia kumpul anak menantu dia rumah, saya pergi. Kita mengaji sikit. Kita ajak anak menantu nulis at-tahiyyat tu, kita minta tulis. Masing-masing ada pen dia kata, tulis. Untuk kita tahu anak kita ni betul dia baca tahiyat tu, dia tahu apa yang dia baca. Buat aktiviti 2 jam lebih. Buat begitu. Dia tak semestinya pergi mana-mana kan, kat rumah boleh buat. Baik. Apa hukum ni tu? Apa hukum ni? Wajib ke sunat tu? Wajib. Beritahu kat abang-abang, datuk-datuk masing-masing. Benda ni kena ada. Pasal tadi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apa tadi makna? Balik-balik tadi. Muka surat 524 tadi, orang yang beriman menuruti mereka zuriat mereka dengan iman, kami pertemukan dengan mereka zuriat mereka. Kita nak capai yang ni. Saya pesan dengan anak-anak saya lelaki besar-besar. Saya kata menantu belum lagi, kalau hampa nak pergi tolong orang Syria, pergi lah. Tak ada duit aku bagi macam tu lah. Kalau hampa nak pergi tolong orang Palestin, pergi lah. Nak pergi tolong orang mana-mana susah mana-mana, tak ada duit, pergi, aku bagi duit. Kan, tak balik 3 tahun pun kita tak jumpa, tak apa. Pergilah buat amal soleh tolong orang. Nak tunggu hang tahajud tiap malam entah bila-bila. Jadi masing-masing melubuk masing-masing lah amal soleh ni, tak semesti tahajud ni. Dia amal soleh menolong orang susah ni lagi ganjaran yang lagi tinggi. Pergilah tolong. Tak ada duit, kita bagi duit, kita tolong. Tak jumpa-jumpa, raya tak balik, raya haji tak balik pun tak apa. Kan, maksudnya kat dunia ni tak jumpa tak apa. Yang pentingnya kat sana nanti dapat alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kita tunjuk macam tu. Pergilah buat aktiviti apa baik. Tapi jangan buat maksiat lah, buat amal soleh. Amal soleh ni banyak jenis, dia tak semesti duduk dalam surau. Tak mesti perkelubung dengan jubah dengan serban tunduk atas jadah. Kadang hatu yang tak guna. Sebab apa? Di kelubung tu dia lena, bukan dia berzikir pun. Kan jadi buat amal soleh. Supaya tak jumpa kat dunia tak apa, tapi mak orang Melayu ni tak balik Aidilfitri tu yang mak dia merajuk. Tahun ni giliran balik rumah dia, tiba-tiba anak tu pergi balik rumah menantu juga. Oh, merajuk ni mak ni. Tapi anak ni tak pernah mengaji Quran ni, tak pernah mak merajuk. Tahun ni kita tukar dah faham dah kan. Dia tak balik 7-8 tahun pun tak apa. Yang penting dia buat amal soleh. Baik. Jadi tadi rahsia dia ialah fi ahlina musyfiqin, terhadap ahli keluarga sentiasa takut nanti junam dalam neraka. Sebab selagi anak itu dalam syurga, Allah akan bertemu dengan tu kena faham. Selagi zuriat tu ada dalam syurga, tingkat 1 contoh dia, mak dia numbung naik tingkat 70, akhir sekali Allah akan temukan dia. Jadi kalau bila akhir sekali itu tak temu dengan zuriat juga, maksudnya zuriatnya dalam neraka. Na'udzubillah lah. Nanti barulah mula proses pula ahli syurga memberi syafaat kepada ahli neraka. Kena ingat sehari ke akhirat 1000 tahun di dunia. Takut-takut boleh bagi syafaat tu tahun yang ke-7 dalam syurga baru boleh bagi syafaat. Takut-takut kan. Jadi maksudnya anak kita dah lebuh habis dalam neraka dah, tapi tak mati. Fala yamutu fiha wala yahya. Baik. Apa dia? Apa pula saya cari makcik pula? Saya cari anak saya dengan mak saya, dengan nenek saya. Pasal apa cari makcik?
Illa man adina lahur rahman, kecuali tak boleh tolong menolong kecuali orang yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau Allah izin, insya-Allah sama-sama lah kita kan. Saya ni cakap banyak, mengajak banyak, buat pun tak. Jadi lagi nauzubillah lah. Kata Allah tak boleh nak pergi masuk pintu syurga tu, duduk di tengah-tengah al-a'raf tu kan. Jadi datin-datin perempuan semua pum laju masuk syurga. Pasal apa baik sebut buat. Tu. Jumpa je buat. Ini contohnya. Oh, jom kita puasa 9 10 Muharram kata ustaz. Jadi orang ramai dengar buat. Hari Ahad Isnin dia puasa. Yang cakap ni tak puasa. Kan jadi sekali kita terhulu hala nak boleh masuk syurga, tapi datin perempuan semua dah masuk syurga. Jadi Allah izin datin dengan perempuan, tolong ustaz, tolong terbalik pula, kita pula duduk pergi kan, yang perempuan semua duduk terhulu hala kan ya. Allah izin, hang boleh tolong, kita tolong, itu aja tapi saya tolong mak saya dulu. Kalau Allah kata hang boleh orang boleh tolong, hang boleh tolong seorang je perempuan kata. Seorang je, saya tolong mak dulu. Makcik saya tak tolong. Tapi kalau dia kata 3 orang, makcik saya tolong. Baik. Sebab itu tengok ayat balik muka surat 2524 ni. Pi ayat bawah. Mana tadi? Tandangan tisu tadi. Tengok ayat yang cuba fahami sendiri. Ayat yang ke-28. Muka 524 tadi. Ada. Yang ke-28. Tengok perempuan. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Okey, jom tengok mana. Inna apa makna dia? Sungguhnya kami. Kunna adalah kami dahulu, fa'il madhi di dunia. Min qablu, sebelum dapat masuk syurga tadi, apa aktiviti dalam rumahnya? Nad'uhu. Kami kami. Jadi apa aktiviti dalam ahli dia tadi, dalam keluarga dia tadi? Nad'uhu. Okey, cuba kita tengok yang tepi, yang belunguk tafsir tepi itu 28. Sesungguhnya kalau yang ni lah, kalau yang saya pegang ni, yang Quran ni, dia kata sesungguhnya kami dahulu tetap menyembahnya dan memohon pertolongannya. Separuh tafsir dia kata melakukan ibadah kepadanya, separuh kata mengabdikan diri kepadanya. Jadi poin yang kita nak ambil hari ni, apa aktiviti dalam rumah orang yang di akhirat nanti, dalam rumah ni mak ayah dan anak ni boleh jumpa dalam syurga. Apa aktivitinya waktu kat dunia ni? Ambil semua-semua tadi, menyembah, berdoa, mengabdikan diri, ambil semua-semua tu. Itu aktiviti keluarganya. Jadi kalau drama Thailand masuk tak?
Masuk tak dalam nad'u? Tak masuk. Korea? Spanyol? Ha. Habis itu yang menghidupkan bukan yang menghidupkan, yang hidup, aktiviti itu yang hidup dalam keluarga. Nah, betul ke tak betul tu? Senyap menung jauh. Ni nak lancar kempen ni kita nak lancarkan kempen ni. Jom kita lancarkan kempen nad'uhu. Dia nad'uhu. InsyaAllah boleh. Saya ada kawan, boleh sebut ke tak apa, Datuk Seri Ibrahim nama dia. Dia datang mengadu. Dia umur apa, 60 lebih lah. Dia datang mengadu, 3 anak lelaki dia tak solat. Dia ngadu. Alhamdulillah kita bimbing dia bertobat semua dia jadi soleh, jadi elok. Rasanya solat jemaah tak tinggal dah ni. Kadang-kadang kat mana saya ada kuliah tu dia datang, walaupun jauh pun, daripada balik nu Damansara balik nu rumah dia, dia datang sini. Dia ngadu 3 orang tak solat. Kalau solat pun tak cukup 5 waktu lah. Jadi saya pun fikir macam mana nak tolong tak solat. Takkan nak kita nak tidur rumah dia kan. Kata kalau saya nak jumpa anak boleh. Susah Ustaz kata. Nak kena sama masa ada dalam rumah tu. Sebab dia kontraktor, developer dia ni sibuk lah. Saya kata macam ni, saya bagikan dia hadiah. Mari memahami, menghayati bacaan solat. Buku kita yang lama dah dapat kan. Saya bukakan ke muka surat hukum orang tinggal solat. Saya bukakan. Saya kata Datuk Seri, mohon 3 ni saya hadiahkan. Saya hadiahkan tapi dia bayarnya berapa ratus dia bagi duit tu. Sedangkan satu tu RM20 bagi. Okey, saya mohon buka muka surat 5, muka surat 6 ni gele-gele kan, terutama muka surat 6 ni lipat macam ni Quran ni tak apa. Lipat macam ni, bukan tu lipat macam ni muka surat tu, letak atas bantal anak dalam rumah. Sebab anak dia duduk sekali dengan dia belum nikah lagi walaupun dah 32 anak kaki dia. Letak atas bantal dia dengan terlipat. Jangan putus asa sampai anak ni solat. Tu saya punya wasiat dengan sahabat ni. Jangan putus asa selagi dia tak kunci bilik tu, ataupun selagi bilik tu boleh dibuka, buat sampai dia solat. Kan dia pun buat kat 3 bulan kot kan. Temu di Masjid Jalan Duta, masjid wilayah. Dia nak jumpa saya pun boleh, tapi solat Isyak kat sana kan. Jadi habis solat Isyak tu dia datang bawa 3 lelaki, 3 budak lelaki. Lepas 3 bulan lebih macam tu lah dia pun kata salam dengan ustaz. Dia kata kat budak-budak ni kan, dengan salam dengan ustaz. Salam diperkenalkan, ini anak saya nombor 2 ustaz kata. Kata oh terima kasih, apa siapa nama kita. Lepas tu ni anak saya nombor 1 ustaz, ini anak saya nombor 3. Kat tangan dia ada buku tadi, buku memahami bacaan tu. Dia kata ustaz, ustaz terima kasih banyak ustaz. Dengan satu muka surat buku ni ustaz, alhamdulillah anak saya 3 orang dah ikut saya datang solat jemaah ke masjid. Tu dia boleh usaha tak untuk hasilkan nad'uhu? Dia boleh usaha. Cumanya kalau saya tak pimpin dia tu, dia tak usahalah, macam tu lah. Tapi dalam hati dia dah membuat-buat rasa takut tadi, rasa tak senang diri tadi, melihat anak dia tak solat 5 waktu, dan ada yang solat tapi tak cukup 5 waktu. Jadi risau dia tu dah ada. Cumanya saya pandu dia, sikit je pandu. Buka muka surat, terangkup kat bantal. Maksudnya anak dia baca, siapa tinggal solat dengan sengaja atau dalam keadaan malas atau meringan-ringankannya, maka hukumnya dia menjadi kafir. Jadi baca. Lalu
anak dia nombor 2. Macam tu dia kata, sebelum ni Ustaz, saya ingatkan tak solat tu tak ada apa-apa yang heavy. Saya boleh taubat nanti waktu saya dah tua. Macam tu dia sebut lah. Ayah saya tak pernah ajar saya. Tapi bila saya baca buku ni, kat ayah dah tu dia tunjuk kan, saya tahu rupanya tak boleh tinggal solat. Bahaya sebab jadi kafir. Jadi maksudnya bila anak tu diingatkan, dia sedar. Cuba bayangkan kalau mak ayah tak mengingatkan anak-anak tu, sedangkan kalau kita ingatkan, dia sedar. Agak-agak siapa yang tak boleh masuk syurga? Sebab hukum menjaga daripada neraka tadi wajib. Sebab tu hari ni kita nak kempen habis-habisan. Jom kita laksanakan kempen nad'uhu. Kat mana ni? Bukan dalam surau, bukan dalam masjid. Bukan dalam surau, bukan dalam masjid, tapi ini di rumah. Kalau saya ada kuliah Khamis malam Jumaat, saya pesan dengan anak saya nombor 2, dia mengaji, dia belajar UKM. Saya kata tolong pimpin adik-adik untuk ambilkan surah Kahfi. Kan baba balik nanti baba tu dah beres semua dia. Kita pesan. Sebab kita kat luar. Kan tak pergi tolong pula surau tu, kesian pula jemaah surau kan. Jadi sangat mak dia tolong selia. Jadi mak ni bukan kewajipan dia, tu kewajipan saya. Jadi kita nak didik anak lelaki ni supaya jadi ketua keluarga kan. Kita didik tolong pastikan. Macam tu. Petang-petang pula lepas asar, okey, hidup enjin kereta, pergi buat adik-adik pergi jogging. Supaya jangan dia tu baring dalam rumah dengan telefon. Ada anak dan cucu macam tu, terbaring rumah dengan telefon. Mak ayah tak cakap apa, sepatah haram pun tak cakap apa. Betul? Walhal dalam diri mak ayah ni dah tahu benda tu tak elok kan. Tapi duk biar macam tu. Jadi saya perlu pergi bawa adik-adik, dia bawa tasik UKM tu, dia pergi jogging. Jadi kita hidupkan nad'uhu. Jadi nad'u ni tak semestinya berzikir tengah malam pukul 3 pagi tutup lampu. Jadi hidupkanlah dalam keluarga kita nad'uhu. Yang lepas-lepas perempuan tak apa. Sebab apa? Innahu huwal barrur rahim. Apa makna dia? Sesungguhnya Allah itu al-barru tu apa makna dia? Sangat-sangat baik. Ar-rahim tu apa makna dia? Yang dah lepas kita ajak bertobat, Allah ampunkan. Ni ceritanya kalau terus lalai itu bahaya. Sebab tu kita kena hidupkan ni. Inna kunna min qablu nad'uhu. Jadi bila sampai hari itu kan 9-10 Muharram. Hari apa itu? Hari Ahad, hari Isnin. Jangan mak je syok puasa. Jangan ayah je syok puasa. Hantarlah WhatsApp pada anak dan menantu. Jomlah kita puasa sama-sama. Tapi tak buat. Itu masalah. Mak dia ni sama-sama WhatsApp geng dia aja, jangan lupa. Walhal kawan-kawan tak lupa dah. Ayah dia pun sama kat dalam grup WhatsApp, surau penuh telefon saya. Diingatkan kita, bukanlah nak sombong, tak. Maksudnya kalau tak ingat pun kita tahu dah. Kan anak masing-masing tu kena ingatkan. Kita ingatkan si ngahnya anak-anak yang lain, jangan lupa 9-10. Kalau tak mampu 9 sebab hari Ahad ada aktiviti sukan apa tak apa. Tapi 10 hari Isnin jomlah kita puasa. Kan? Kalau dan balik rumah buka puasa sama-sama, jom. Tapi dengan mak lah, saya kan nak pergi kuliah maghrib pula, tak ada lah. Kan? Macam tu lah. Ajak anak-anak tu untuk buat. Dan bila ajak, semua sambut. Masya Allah. Yang si kenin umur 7 tahun tu pun okey, nak puasa. Bila ajak. Jadi nad'uhu, itu poin dia lah kan. Hidupkan keluarga ini dengan aktiviti menyembah, mengabdikan diri, buat ibadah, macam tu. Mana benda yang tak jadi nad'uhu ni, berhenti, jangan teruskan.
Boleh tak boleh tu? Lagi sakit tekak aja aku cakap. Drama Mak Kilau juga dia masuk perkeluarga. Quran tak ada perkeluarga. Itu yang saya sakit hati tu, sampai kawan-kawan penerbit marah dengan saya. Kenapa? Anta jadi anti ke? Jadi musuh ke? Saya kata bukan musuh. Saya tegur je orang ramai. Kalau pergi tengok dalam panggung tu boleh dengan cucu dengan berderet masuk, boleh sponsor. Mengapa Quran perkata ni tak sponsor seorang satu anak menantu? Yang mana boleh bawa ke syurga? Mat Kilau ke Quran ni? Saya cakap macam tu kan, hampa nak untung banyak beratus juta, hampa untung lah, tak apa, bukannya berdosa pun. Cuma saya nak tegur orang ramai, kalau mampu perkeluarga pergi masuk panggung, mengapa tak mampu perkeluarga belajar Quran? Kalau minta jawapan hari ni tak boleh nak jawab lah kan, jadi tak perlu jawapan lah. Jom kita buat ya. Okey, beres. Jadi jomlah kita ikuti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Seorang anak ingat ibu bapa, seorang ayah ingat zuriatnya. Jom tuan-tuan kita tengok perempuan 260 muka. 260 ya, ni kita nak mantapkan betul-betul ni. 2 bulan ni kita bincang ni. Makcik dah hafal ke belum doa ni? Kan bulan lepas suruh hafal kan? Makcik tak hafal kena berdiri atas kerusi. Okey, tengok dia Rabbi ja'alni, ayat ke-40 tu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Poin dia dzurriyyat tu. Wahai Tuhanku, jadikan aku orang yang mendirikan solat. Lepas tu ayah je, mak je mendirikan solat. Nabi Ibrahim tak lupa, wa min dzurriyyati. Dia tu ya. Bila bincang benda ni yang Datuk Seri ni tadi, kebetulan nama dia pun Ibrahim lah tu. Itu yang sentap tu. Jadi Nabi kita bapa kita dulu Ibrahim alaihissalam tidak lupa kepada zuriat dalam bab melakukan pengabdian diri. Sampel pengabdian diri yang utama ialah solat. Itu kan tadi aktiviti dalam rumah dia kan nad'uhu tadi, menyembahnya, mengabdikan diri, melakukan ibadah tadi. Dan tonggak ibadah tu apa dia? Bukan pi solawat kat mana-mana padang anjurkan solawat bawa, walhal dia tak solat fardu pun ya, tapi solawat tengah padang tu bawa, no meaning sebab solat 5 waktu itulah tonggak agama, betul kan? Jadi kita usahakanlah nad'uhu tadi, mengabdikan diri, melakukan ibadah. Tonggak ibadah ialah solat. Jadi dalam melakukan solat jangan lupa zuriat. Jangan lupa zuriat. Nanti insya-Allah lembaga akan menganjurkan majlis nanti bulan 10 bulan 11 kot bulan ni sibuk sangat ni. Kita bring together our daughters, also our sons. Kita sewa auditorium yang besar-besar. Sewa itu bukan lembaga yang sewa lah. Nanti kita kutip lah duit daripada mak yang banyak duit untuk cover balik sewa. Boleh bawa abang, boleh bawa adik, boleh bawa anak, boleh bawa apa lagi, kakak, keluarga, untuk kita pimpin balik untuk mendirikan solat ni. Tidak memadai dengan ayah datang, mak datang, adik-beradik, zuriat tak ada, yang tu tak cik. Kita nak pujuk balik. Nanti insya-Allah kita anjurkanlah, lembaga anjurkan. Nanti saya cari masa yang paling sesuai. Ada 3 masjid sedang marah ni. Dia nak tarikh tak bagi-bagi. Masjid tu pula bukan masjid kawasan saya, kawasan jauh, kawasan wilayah persekutuan ni. Dia nak buat kursus solat tu. Saya tak bagi-bagi sampai marah dia. Kami macam tak layak masuk syurga ke? Maksudnya
doktor tak nak bimbing kami macam tu. Bukan, saya kata bukan tak nak, tapi masa tak ada. Tunggu, sabar dulu. Nanti insya-Allah. Jadi nad'uhu tadi apa makna dia, puan dah hafal ke belum? Nad'uhu tadi apa makna tadi? Mengabdikan diri, menyembah lagi, melakukan ibadah, berdoa, macam tu. Jadi tonggaknya yang kita nak tekan ialah solat 5 waktu. Janganlah ada ahli keluarga kita yang tidak cukup 5 waktu solatnya. Itu kiamat dah tu. Kalau dia terlena subuh tu, lepas tu dia bangun pukul 8.30 cepat-cepat dia qada, itu ada ampun lagi lah. Dia itu menunjukkan dia rasa salah lah tu. Dia cepat-cepat, tak payah suruh qada, dia qada sendiri. Dia tahu dia tinggalkan tadi. Yang tu masih alhamdulillah lah. Jangan ada yang langsung tak salat dan dia rasa langsung tak salah. Enjoy sana, belajar kat US, belajar kat UK, belajar New Zealand, belajar Australia, solat ditinggalkan. Na'udzubillah, kiamat lah. Keluarga tu dah hancur. Sebab nad'uhu dah tak ada. Walaupun tak duduk satu rumah, tapi kita solat sini, dia solat kat sana. Itu adalah nad'uhu. Ini kita nak kempen habis-habisan. Sebab bangsa kita tak akan selamat kecuali dengan solat. Bangsa kita tak akan selamat melalui penceramah yang glamour-glamour. Tak akan selamat. Ceramah anti rasuah oleh penceramah glamour, beribu dengar, tapi ditampukan juga ceramah rasuahnya. Bila dia solat elok, insya-Allah jadi stabil. Jadi itulah nak pesan hari ni kepada bonda-bonda yang hadir hari ni, ibu-ibu yang hadir.